tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan satu perkeliling tular berhubung penayangan filem Anwar The Untold Story kepada warga pendidik dan murid sekolah. KPM tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan penganjuran tayangan filem seperti yang ditularkan. Semak kesahihan maklumat. Tidak pasti, jangan kongsi, kata kenyataan tersebut. Menurut laporan Esra Awadi, Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata, satu laporan polis telah dibuat berikutan penyebaran perkeliling palsu berkenaan. Surat tersebut adalah palsu. Pihak KPM telah membuat laporan polis dan perkara ini sedang disiasat. Ini merupakan satu kesalahan yang besar kerana menyalahgunakan lambang rasmi kerajaan dan nama ketua pengarah, tegasnya. Alkisahnya, perkeliling palsu yang tular itu ditujukan kepada semua ketua bahagian dan ketua pengarah pendidikan negeri. Antara kandungannya menyatakan bahawa Fazlina meminta warga KPM menonton filem tersebut kononnya untuk membuka ruang bagi mereka dan murid untuk memahami erti dan konsep Malaysia Madani. Malangnya, sebaik sahaja perkeliling palsu itu tular di media sosial, maka dengan laju ia dikongsi oleh Ketua Pemuda PAS Sabah Hendry Hamzah. Dalam perkongsiannya di Facebook, beliau menulis, sudah, Malaysia Madani semua boleh. Bagaimanapun, hantaran Hendry itu dibalas oleh Ketua Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan Asma Alif Abdul Adam. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, Asma Alif telah berusaha untuk melakukan semakan di KPM. Saya telah menghubungi pegawai yang bertugas di KPM dan bertanya tentang surat berkenaan. Beliau menafikan surat itu dikeluarkan oleh pejabat KPPM dan lebih mengecewakan lagi, nama pegawai khas di KPPM pun salah. Seolah-olah pemfitnah ini tidak membuat kajian teliti sebelum membuat dosa fitnah. Untuk makluman pemfitnah, Puan Asmah telah besar wajib sejak bulan Januari 2023 lagi, ujarnya. Portal media Harapan Daily pula memetik Asma Alif sebagai berkata bahawa Hendry yang juga Ketua Pemuda PAS seorang pemfitnah. Ketua Pemuda PAS kaki fitnah, tegasnya. Hendry kemudian menyunting hantaran di Facebooknya agar tidak nampak seperti sengaja memfitnah. Beliau menulis, sudah, saya pun harap ini fake update. Alhamdulillah fake rupanya, kalau tidak kesian ke anak-anak pelajar. Malaysia Madani semua boleh, nampak tak? Bila kata memfitnah dan laporan polis dibuat, maka berbelik-beliklah ayat yang digunakan untuk melindungi dirinya. Tetapi tiada pula kenyataan maaf di atas perbuatan asalnya yang memfitnah KPM dan Fadlina. Malah ayat beliau Malaysia Madani semua boleh masih dikekalkan. Apa maksud Malaysia Madani semua boleh juga tidak dijelaskan. Filem Anwar The Untold Story adalah karya Zulkifli Anwar Haq atau lebih dikenali sebagai Zunar, seorang kartunis yang menerima banyak anugerah antarabangsa termasuk Award for Courage in Editorial Cartooning pada 2011 dan anugerah hak asasi dari Yayasan Hemat 2015. Menurut Zuna yang juga penerbit eksekutif filem tersebut, hasrat menerbitkan filem itu bukan dibuat selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Sebaliknya, idea sudah ada sejak 20 tahun lalu ketika awal gerakan reformasi. Filem Anwar The Untold Story mendapat sentuhan pengarah Indonesia Viva Westi. Sebenarnya saya sendiri mencatatkan cerita perjuangan Anwar sejak reformasi lagi. Saya memang berhasrat menjadikannya filem, tetapi tidak pernah kesampaian sehinggalah saya berhubung dengan Viva sekitar Ogos 2021. Selepas berkenalan lebih seminggu, barulah ada perbincangan serius untuk menghasilkan filem. Seterusnya membangunkan skrip, katanya dalam satu sidang media lapor bernama. Filem tersebut digarap berdasarkan kisah sebenar berlaku dalam sebahagian hidup Anwar ketika mula menjawat jawatan Menteri Keuangan dari tahun 1961 hingga dipecat pada tahun 1998. Menurut Zuna, filem tersebut bukan berunsur politik tetapi mengandungi mesej berkisar seorang tokoh politik yang konsisten dan tegas menentang amalan rasuah dan akhirnya meringkuk di penjara. Sama ada Anwar menjadi Perdana Menteri atau tidak, ia tidak timbul. Kami tetap angkat filem ini dan percaya mesej diketengahkan baik dan perlu disampaikan kepada orang ramai serta diangkat sebagai dokumentasi sejarah, tegasnya. Kita tidak perlu memiliki ilmu sains roket untuk mencerakin mengapa filem biopik Perdana Menteri ke-10 ini sampai ke tangan sutradara Indonesia untuk mengarahnya. Bukan pengarah Malaysia yang tidak kurang hebatnya dalam pembikinan filem. Sudah tentu kerana figura utama dalam filem itu ialah Anwar Ibrahim, bukan bekas Perdana Menteri ke-4 dan ke-7, Tun Dr. Mahathir Mohamad atau Presiden PAS dan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Itu pun filem Anwar
dan Untold Story sudah dilihat sebagai mencabar hayat dan pengaruh parti politik seperti PAS kepada anak muda yang sebelum ini tidak tahu sebahagian daripada kisah perit yang dialami Anwar dalam perjuangan reformasi. Bertahun-tahun selepas Anwar dihukum, rakyat disumbat dengan naratif bahawa Anwar merupakan ejen asing yang akan menjahanamkan negara ini. Anehnya, pemimpin PAS hari ini dengan mudah melupakan sejarahnya sendiri bahawa pemimpin tertinggi mereka, Mursyidun Am, almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat dan bekas Presiden PAS almarhum Datuk Fazil Noh turut menyokong Anwar pada saat penganiayaan terhadapnya kerana menentang nepotisme dan kronisme. Kerjasama keadilan dan DAP dan amanah yang dibenci oleh Abdul Hadi umpama menambah baja toksik kepada benih kebencian PAS terhadap Anwar. Ibarat tidak dapat tanduk, telinga dipulas. Gagal meyakinkan rakyat tempatan dan masyarakat antarabangsa, khususnya para pelabur asing tentang keburukan konsep Malaysia Madani, maka filem tentang kisah perjuangan Anwar dahulu dijadikan sasaran serangan mereka. Apa salah Zunar yang selama ini mendidik rakyat tentang hak mereka, menerusi kreativitinya berkarya kartun dan kini filem? Kebenciannya pemimpin pembangkang kepada kerajaan perpaduan sudah sampai pada tahap incomprehensible atau tidak dapat difahami daripada sudut logik akal. Apapun jika ingin mengkritik filem Anwar di Untold Story, silakan. Kritiklah daripada sudut pengarahan, lakonan, plot dan sinematografi. Kalian juga boleh mengkritiknya daripada segi kriteria lain seperti karakter, kedalaman pemikiran, kesan emosi, dialog, klimaks dan lain-lain. Tetapi mengkritik kerana didorong oleh sakit hati sehingga pada tahap fitnah setelah ada pihak menaja tiket untuk menonton filem berkenaan adalah satu kebebalan yang nyata. Berpolitiklah secara matang. Jangan seret rakyat dalam kebebalan kalian. Ingat, rakyat sentiasa memerhati